Alhamdulillah. Syukur. Sebab inilah yang ditunggu-tunggu oleh majikan. Terima kasih kepada PM kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana memberikan bantuan ini. Anda nak tahu apakah 8 bantuan tersebut? Saksikan video ni. Tuan-tuan, usahawan adalah tulang belakang kepada ekonomi negara. Sebab kalau tuan-tuan nak tahu, seramai 15 juta pekerja di Malaysia yang betul-betul kerja kerajaan adalah 1 ke 2 juta orang sahaja. Tetapi sebanyak lebih kurang 13 ke 14 juta yang bakinya adalah kerja swasta. Dan kerja swasta diberi peluang pekerjaan oleh majikan ataupun kita panggil sebagai usahawan. Jadi alhamdulillah disebabkan situasi COVID-19 ini menyebabkan kerajaan terpanggil untuk membantu golongan-golongan usahawan ini, golongan-golongan majikan ini untuk macam mana nak sustainkan bisnes mereka walaupun sales tak masuk, walaupun ekonomi tak berjalan, dengan cara memberikan beberapa insentif yang saya lihat amat bagus untuk mengekalkan kadar pengangguran ataupun mengelakkan kadar pengangguran industri negara. Jadi tuan-tuan, jom kita saksikan apakah dia 8 bantuan PKS tersebut. Okey. Baiklah, bantuan yang pertama adalah merupakan upah yang dibayar kepada pekerja. Selama ini majikan membayar upah apabila sales masuk. Jadi bila sales tak masuk, kerajaan membantu majikan untuk membayar upah pekerja. Dengan ini dapat meringankan sedikit bebanan majikan untuk membayar gaji ataupun upah pekerja, dan dalam masa yang sama dapat mengekalkan kadar pengangguran supaya tak ramai pekerja dibuang pekerja. Jadi macam manakah, berapakah amount dia? Adalah sebanyak 1,200 untuk perusahaan ataupun syarikat yang jenis mikro dan kecil. Okey, jika pekerja anda kerja di syarikat sederhana, okey, lebih kurang 800 sebulan selama 3 bulan, dan kalau syarikat besar 200 orang pekerja ke atas, dia adalah di antara RM600 sebulan selama 3 bulan. Itu yang pertama. Okey, dengan syarat anda nak kena ada SIP. Syarikat tersebut kena ada buat perkeso. Okey, sebab tu ada lambang perkeso dekat situ. Okey, anda kena check dengan majikan anda adakah mereka carum untuk SIP. Okay. Jadi yang kedua adalah kerajaan memberikan RM3,000, okay, untuk setiap pengusaha PKS mikro, okay, macam pasar malam dan penjaja. Okay. PKS kecil ni kita tak silap saya dia kena daftar dengan LHDN. Maksudnya pernah buat tax sebelum ni. Okay. Dengan itu kerajaan boleh bagi, okay, dana tersebut. Okay. Mungkin kalau tak ada pernah declare dengan LHDN, mungkin kena buat rayuan. Okay. Kena check balik dengan website LHDN. Okey. So, bantuan yang ketiga, okey, tadi dah bantuan pertama dan bantuan kedua. Bantuan yang ketiga adalah memangsuhkan kadar faedah 2% kepada 0%. Okey, di bawah skim kredit mikro berjumlah 500 juta di bawah BSN. Maksudnya anda apply dengan BSN, mungkin anda apply loan, sebelum ni dikenakan interest 2%, right now dah tak kena interest. Maksudnya dia tak ada riba kat situ. This is very good sebenarnya sebab pinjaman yang tak ada riba. Okay, jadi tuan-tuan, kalau anda usahawan, anda PKNS, anda boleh grab peluang yang kerajaan bagi ni. Okay. Dan memasukkan kadar faedah 4% kepada 0% untuk pinjaman mudah di bawah tekun. Okay, sekiranya anda pernah apply di bawah tekun, anda akan dapat, okay, 4% ke 0%. Sama juga, okay, 0% interest rate. So, yang keempat adalah bantuan sewa seperti pemberian diskaun untuk pengecualian barang sewa untuk peniaga runcit PKNS di premis yang dimiliki oleh syarikat berkaitan kerajaan. Okay, ini kalau anda menyewa. Contoh, anda menyewa di bawah Arcade Mara contoh. So, bantuan sewa diberikan diskaun. So, yang kelima, bantuan, okay, mengurangkan bayaran levy kepada pekerja asing. Ini kalau anda ada pekerja asing. Okay. Kalau macam saya tak ada. Okay. So, dia boleh kurang sampai 25%. Okay. Jadi, next, apa dia? Menggalakkan rundingan antara majikan dan pekerja mengenai terma pekerjaan, termasuk pilihan pemotongan gaji dan pemberian cuti tambah gaji dalam tempoh PKP. Okey, ini maksudnya
Kalau sebelum ni kita tak boleh nak majikan tak boleh nak buang sesuka hati pekerja, okey, sebab salah kan. Jadi kerajaan memberikan kelonggaran. So ini adalah salah satu bantuan juga tuan-tuan, sebab benda untuk kita membuang pekerja sebenarnya kita tak lupa ada atas, kita tak boleh buang sesuka hati, melainkan bisa betul-betul tutup dan kita kena ada banyak lots of documentation yang kena buat. Okey, kalau bisnes kita membuang pekerja sesuka hati. Alright. Itu yang nombor apa? Okey, nombor 6 kan. So dan yang seterusnya adalah moratorium. Okey, sebanyak 30 hari untuk syarikat yang mengemukakan dokumen berkanun. Okey, jadi 30 hari dengan 3 bulan untuk apa sahaja urusan yang berkaitan dengan SSM. Dan akhir sekali, pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan atau pepelapan sewa kepada penyewa diberi potongan cukai tambahan bersamaan dengan amount pengurangan sewa tersebut. Okey, bagi tempoh April hingga Jun. Maksudnya kalau anda tuan sewa, anda bagi kurang sewa sikit, anda dapat pelepasan tag kat situ. Jadi tuan-tuan, diharapkan dengan bantuan daripada kerajaan ini, dia tak mematahkan semangat kita sebagai majikan untuk meneruskan bisnes lagi, sebab tempoh 3 bulan untuk kerajaan bantu kita untuk membayar gaji upah pekerja itu adalah merupakan satu inisiatif kerajaan untuk mengembangkan kembali ekonomi. Okay, sebab dia akan mengambil masa untuk kita catch up balik sales yang kita dah capai sebelum ni. Jadi kepada anda, saya ucapkan supaya anda betul-betul semangat balik. Okay, jangan give up. Okay, teruskan balik perjuangan anda, bangun bina bisnes anda balik, sediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Dan okay, kalau anda rasa video ni bermanfaat, minta tolong share dan tekan button subscribe, kerana saya akan buat video-video yang menarik untuk bisnes anda. Tuan-tuan, kejap. Sebelum tuan-tuan pergi, tuan-tuan, saya nak share sikit tentang satu seminar yang kita buat. Nama dia Seminar Cashflow Business Owner. So dalam seminar ni, apa yang tuan-tuan akan bakal pelajari adalah tuan-tuan akan belajar tentang dua benda ataupun dua dunia, saya panggil dunia buat duit dan dunia urus duit. Kalau tuan-tuan nak tahu macam mana masyarakat China jadi kaya, adalah sebab mereka buat dua-dua department ni. Okay? So pertama adalah department buat duit yang akan menjadikan kaya. Kalau tuan-tuan buat yang department yang nombor 2, iaitu department urus duit, tuan-tuan akan jadi lebih kaya raya. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu salah seorang peserta kita, apa yang berlaku dalam hidup dia adalah selepas dia datang ke seminar kita, alhamdulillah dia dapat beli rumah 800,000, dia dapat beli kereta 350,000 hanya dengan berniaga tepi jalan saja. Jadi kalau tuan-tuan sama ada baru nak start berniaga ataupun tuan-tuan dah lama berniaga, kalau tuan-tuan tak pernah bayar tax, tuan-tuan tak pernah buat accounting, tuan-tuan kena datang ke seminar saya, sebab saya akan ajar tuan-tuan dua benda, dunia buat duit dan dunia urus duit. Tuan-tuan boleh juga join webinar, tak ada masalah. Kita buat di webinar dan di 15 lokasi seluruh Malaysia. Kalau tuan-tuan berminat, cepat daftar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.